sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung dengan topik yang seterusnya. Unit 5.4, konsep momentum. Bab 5, gerakan. Sesuatu objek yang bergerak sentiasa mempunyai momentum. Ingat objek yang bergerak. Momentum sesuatu objek ditakrifkan sebagai hasil darab jisim objek dengan hal laju objek. Seperti mana formula yang dinyatakan. Dan unit momentum ialah kilogram meter per saat. Momentum merupakan kuantiti vektor yang mempunyai arah tertentu. Apakah hubungan antara momentum dengan hal laju objek? Kita boleh mengkaji hubungan ini melalui eksperimen ini. Apabila 3 blok kayu digunakan, troli berlanggar dengan bongkah kayu dan jarak anjakan bongkah kayu ialah 5 cm. Manakala apabila 2 blok kayu digunakan pula, troli berlanggar dengan bongkah kayu dan jarak anjakan bongkah ialah 2 cm sahaja. Ini menunjukkan apabila bilangan blok kayu bertambah, kecondongan landasan bertambah. Pertambahan kecondongan landasan menambahkan hal laju troli tersebut. Pertambahan hal laju menyebabkan jarak anjakan bongkah kayu bertambah dan pertambahan jarak anjakan kayu pula menyebabkan momentum troli bertambah. Kesimpulannya, semakin bertambah hal laju, semakin bertambah momentum. Terdapat lagi satu eksperimen iaitu mengkaji hubungan antara momentum dengan jisim objek pula. Apabila 2 troli digunakan dalam eksperimen ini, troli berlanggar dengan bongkah kayu dan jarak anjakan bongkah kayu ialah 5 cm. Manakala apabila 1 troli digunakan pula, troli berlanggar dengan bongkah kayu dan jarak anjakan bongkah kayu ialah 2 cm. Ini menunjukkan apabila bilangan troli bertambah, jisim bertambah. Pertambahan jisim menyebabkan jarak anjakan bongkah kayu bertambah dan pertambahan jarak anjakan kayu pula menyebabkan momentum troli bertambah. Kesimpulannya, semakin bertambah jisim, semakin bertambah momentum. Mari kita lihat satu istilah baru iaitu prinsip keabadian momentum. Pernah tak lihat objek ini? Objek ini dikenali sebagai ayunan Newton. Macam mana ayunan Newton ni berfungsi? Berbola yang berada di hujung buaian ditarik ke tepi dan dilepaskan untuk berayun semula dan berlanggar dengan berbola kedua lalu berhenti. Pada masa ini, momentum dipindahkan ke berbola ketiga dan seterusnya ke berbola keempat. Berbola keempat terus memindahkan momentum ke berbola yang terakhir. Berbola terakhir berayun dengan kelajuan yang sama seperti berbola pertama tadi. Proses ini berulang sehingga sistem ini hilang disebabkan rintangan udara dan geseran. Aktiviti ini membuktikan bahawa jumlah momentum
diabadikan dalam suatu letupan atau pelanggaran dan diringkaskan dalam bentuk formula jumlah momentum sebelum perlanggaran sama dengan jumlah momentum selepas perlanggaran, ataupun diringkaskan dalam bentuk formula di mana M mewakili jisim, U mewakili halaju awal dan V mewakili halaju akhir. Mari kita lihat beberapa contoh masalah penghitungan berkaitan momentum. Contoh yang pertama, sebuah kereta dengan jisim 1,500 kg bergerak dengan halaju 20 meter per saat. Apakah momentum kereta tersebut? Mudah sahaja, dengan mendarabkan nilai jisim dan halaju, kita boleh memperolehi momentum kereta tersebut. Seterusnya, soalan yang melibatkan prinsip keabadian momentum. Jadi, para pelajar dikehendaki menggunakan formula jumlah momentum sebelum perlanggaran dan jumlah momentum selepas perlanggaran. Dalam kes ini, pelajar boleh lihat rajah yang ditunjukkan di mana bola A dengan jisim 2 kg bergolek dengan halaju 4 meter per saat dan berlanggar dengan bola B berjisim 3 kg dengan halaju 2 meter per saat. Soalan dikehendaki pelajar untuk menentukan apakah halaju bola B selepas perlanggaran. Dengan menggantikan nilai jisim dan juga halaju, kita boleh menentukan halaju bola B. Dalam kes ini, U2 bernilai negatif disebabkan bola B bergerak pada arah bertentangan. Dan selepas perlanggaran, nilai V1 pula bernilai negatif. Ini adalah disebabkan oleh bola A bergerak secara berlawanan selepas perlanggaran. Dengan menghentikan nilai, kita boleh menentukan halaju bola B, iaitu 2 meter. Apakah aplikasi momentum dalam kehidupan seharian kita? Peluru mempunyai jisim yang kecil berbanding dengan anak panah. Akan tetapi, halaju peluru lebih tinggi berbanding dengan anak panah. Maka, peluru dari senapang mempunyai momentum yang besar berbanding anak panah dari busur. Seterusnya, lori mempunyai momentum yang lebih besar berbanding dengan kereta. Ini adalah kerana lori mempunyai jisim yang besar. Gajah mempunyai momentum sifar dan harimau mempunyai momentum yang tinggi walaupun jisim gajah lebih tinggi berbanding harimau. Ini adalah kerana halaju gajah adalah sifar kerana tidak bergerak, manakala halaju harimau adalah tinggi kerana bergerak dengan pantat. Seterusnya, pelantak cerucuk digunakan untuk menghentak cerucuk ke dalam tanah di tapak pembinaan. Penghentak dinaikkan ke aras yang tinggi dan dilepaskan. Disebabkan jisim penghentak dan halaju gerakannya tinggi, maka momentum yang besar terhasil. Kadar perubahan momentum yang besar ini menghasilkan daya yang sangat besar untuk menghentak cerucuk masuk ke dalam tanah. Seterusnya, konsep momentum ini juga digunakan dalam reka bentuk dan struktur kereta untuk menjadikan kereta yang lebih selamat. Contohnya, kereta mempunyai ruang badan yang kukuh, bahagian hadapan yang mudah remuk adalah untuk memanjangkan masa perlanggaran. Ini menyebabkan kadar perubahan momentum lebih rendah dan daya yang terhasil juga dikurangkan dan impak kemalangan dapat
dikurangkan. Dan akhir sekali, bumper yang boleh menyerap tenaga hentaman. Untuk topik konsep momentum. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.